Baik saudara, tiba masanya untuk kita mengetahui perkembangan dari Sarawak dan Sabah. Kita mulakan lintas langsung pagi ini bersama Buma Wen di Kuching untuk paparan dari Bumi Kenyalang. Buma? Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning. Berikutan terdapat beberapa kawasan dijangka berlaku hujan lebat berlarutan sehingga esok dan berpotensi berlaku bencana banjir. Kawasan-kawasan terbabit ialah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu Mukah dan Bintulu. Sehubungan itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Negeri atau daerah dinasihatkan supaya diaktifkan serta meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana yang bakal berlaku. Pihak jawatankuasa tersebut juga diminta untuk memastikan setiap pusat pemindahan dilengkapi dengan keperluan asas dan pos kawalan tempat kejadian bagi memastikan segala aset pengoperasian mencukupi serta berada di dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk digunakan. Dalam perkembangan lain, bilik gerakan banjir bahagian Miri mula dibuka semalam sebagai persediaan bagi menghadapi banjir. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri, Lapoh Keong, dalam satu kenyataan berkata ini berikutan hujan lebat di beberapa kawasan di bahagian tersebut. Lau berkata antara kawasan yang kerap menerima hujan dan paras air sungai agak tinggi ialah daerah Telang Usan, daerah Marudi, daerah Subis, daerah Beluru dan daerah Mulu dengan kesemua kawasan terbabit berada pada tahap berjaga-jaga. Untuk bekalan makanan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah pun membuat persediaan dengan menghantar bekalan makanan pada awal November lepas di kesemua pangkalan hadapan bagi mengelak bekalan makanan terputus. Sementara itu, pejabat daerah Beluru memaklumkan penambahan 7 kawasan baharu terjejas akibat banjir sekitar kawasan Ulu Teru, Tinjar Baram dan Miri membabitkan klinik kesihatan, sekolah rendah dan rumah panjang. Antaranya klinik Ulu Teru, Kampung Matik, Kampung Mission, SK Kuala Bok dan Sungai Lutong. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak pula memaklumkan kebanyakan paras air di kawasan terjejas menunjukkan tren menaik dengan menyaksikan kawasan Sungai Lutong mencatatkan paras air mencecah lebih 2 meter. Manakala beberapa kawasan yang dilaporkan terjejas semalam menunjukkan tren menahan membabitkan 4 buah sekolah rendah dan 3 buah klinik kesihatan. Setakat pukul 6 petang semalam, tiada pusat pemindahan dibuka manakala bagi sekolah-sekolah yang terjejas tiada operasi berikutan cuti akhir tahun. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan berbincang dengan Agrobank dalam usaha mencari jalan bagi memudahkan nelayan yang berminat mendapatkan pinjaman bagi membeli bot baharu. Ketua Pengarahnya Jamaluddin Osman berkata ini adalah antara inisiatif LKIM untuk memastikan bekalan ikan mencukupi dengan membantu nelayan menangkap ikan di kawasan laut yang lebih jauh. Jamaluddin Osman berkata, kajian sebelum ini menunjukkan hasil sumber ikan di kawasan pantai semakin berkurangan akibat kesan kegiatan penambakan dan pembangunan di sekitar pantai. Jadi untuk pergi lebih jauh, perlukan satu infrastruktur atau bot yang lebih besar. Jadi untuk membantu ni tadi, itulah kita cadang menyediakan konsortium yang akan diusulkan oleh LKIM. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas pelancaran laman sesawang rasmi Persatuan Nelayan Negeri Sarawak PENESA di Kuching. Menurut beliau, sehingga kini terdapat 56,000 nelayan berdaftar dalam negara dan daripada jumlah itu 74% daripada kalangan mereka berusia 40 tahun ke atas. Sementara itu, merujuk kepada bantuan sara hidup BSH Nelayan, Jamaluddin berkata, kira-kira 6,000 nelayan di Sarawak layak menerima bantuan berjumlah RM300 itu. Beliau berkata sekiranya ada nelayan yang allowance BSH mereka tertangguh, mereka boleh membuat rayuan dan bagi mereka yang layak dan berumur 70 tahun ke atas serta mampu ke laut, LKIM akan mempertimbangkan perkara itu agar mereka boleh terus menerima bantuan. Dalam pada itu, Jamaluddin berkata pengagihan bekalan minyak diesel kepada nelayan menerusi Persatuan Nelayan Negeri Sarawak PENESA berjalan dengan lancar. Bekalan minyak diesel itu diagihkan kepada persatuan-persatuan nelayan yang telah memiliki permit untuk perniagaan runcit dan disalurkan kepada golongan nelayan.
Jamaluddin berkata setakat ini bekalan tersebut disalurkan kepada golongan nelayan tanpa sebarang masalah. So setakat ini bekalan berjalan dengan lancar. 6 juta telah diagihkan melalui persatuan-persatuan nelayan yang telah mempunyai permit untuk meniaga runcit dan disalurkan kepada semua nelayan tanpa ada masalah setakat ini. Tambahnya, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 60 juta liter diesel sebulan untuk diagihkan kepada kira-kira 50,000 pengguna minyak diesel, manakala 6 juta liter diesel disalurkan kepada pengguna di negeri ini. Dalam majlis ini, Jamaluddin melancarkan laman sesawang Penesa yang bertujuan menyalurkan informasi dengan lebih tepat dan cepat. Terdahulu dalam ucapannya, Pengurus Besar Penesa Hakina Amir berkata usaha berkenaan seiring dengan transformasi era digital kini yang membolehkan Penesa mempromosikan projek yang dijalankan serta produk-produk yang diketengahkan dengan mudah. Selain itu, ia juga menjadi platform rujukan berkaitan peluang-peluang pekerjaan. Angkatan Tentera Malaysia ATM mahu pos kawalan di sempadan Sarawak dan Kalimantan seimbang sekiranya cadangan pemindahan ibu kota negara Indonesia itu ke Kalimantan dilaksanakan. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Wira Zamrus Muhammad Zain berkata ini kerana sempadan Sarawak Kalimantan luas dan memerlukan pos kawalan yang banyak. Datuk Wira Zamrus berkata, setakat ini terdapat 11 pos kawalan di Sarawak dan pihaknya telah mencadangkan untuk membina 20 lagi pos kawalan tambahan. Sementara itu, satu pos kawalan iaitu Pos Imbangan Ladang Dafa Kandai telah pun siap dan bakal beroperasi menjelang Januari 2020. Beliau ditemui pemberita dalam program Hari Bersama Media Anjuran Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat di Kem Moratuang di Kuching. Datuk Wira Zamrus berkata, setakat ini kawalan keselamatan di sempadan negara terkawal. Namun pihaknya sentiasa berwaspada dan meningkatkan bilateral dengan Indonesia bagi memperkukuhkan hubungan dan kerjasama yang sedia terjalin. Kerajaan negeri terus memberi fokus kepada projek pembangunan khususnya di luar bandar. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jaul Samayon berkata, kerajaan menyasarkan 10,001 projek pembangunan di luar bandar untuk dilaksana di negeri ini sepanjang tempoh 2015-2019. Dato' Amar Jaul berkata setakat Oktober tahun ini 7,222 atau 72% projek telah siap dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perhimpunan Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2019 yang diadakan di Pusat Konvensyen Boni Kuching di Kuching. Ujarnya lagi setakat Disember tahun ini 219 atau 69% daripada 311 projek di bawah Inisiatif Transformasi Luar Bandar RTI di Sarawak berasaskan luar bandar menerusi bidang keberhasilan utama KRA berjaya disiapkan. Tambahnya, projek yang berjaya dilaksanakan itu menunjukkan daya kredibiliti kaki tangan awam di negeri ini sebagai pihak pelaksana dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Bersempena majlis perhimpunan ini turut dilancarkan 5 aplikasi yang memudahkan rakyat berhubung secara terus dengan agensi yang berkaitan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan kaki tangan awam selari dengan transformasi ekonomi digital di negeri ini. Dalam majlis yang sama turut diadakan penyampaian anugerah kualiti perkhidmatan awam negeri Sarawak dan anugerah pegawai contoh sebagai tanda penghargaan atas khidmat terbaik kepada agensi serta jabatan awam di negeri ini. 2 adik-beradik warga negara Brunei Darussalam terselamat selepas libat dalam satu kemalangan Kediri di Jalan Kampung Limpasong, Limbang semalam. Mangsa Muhammad Azim Mustaqim Ahmad, 23 tahun, bersama adik perempuannya Nurul Amal Afifah Ahmad, 16 tahun, dilaporkan tidak mengalami kecederaan serius. Jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Limbang Muhammad Ali Muhammad Saleh dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 3 petang dan bergegas ke lokasi kejadian. Difahamkan kenderaan yang dipandu oleh salah seorang mangsa secara tiba-tiba hilang kawalan lalu terbabas ke dalam parit berhampiran. Kedua-dua mangsa berjaya keluar dari kenderaan dengan selamat sebelum pihak bomba tiba di lokasi.
Kementerian Belia dan Sukan Negeri menerusi Persatuan Angkat Berat Negeri Sarawak PABNS akan membuat rayuan kepada Jawatan Kuasa Tertinggi Sukan Malaysia SUKMA untuk menambah jumlah kategori dalam acara tersebut pada SUKMA ke-20 di Johor tahun depan. Ini berikutan keputusan Jawatan Kuasa Khas Teknikal dan Sekretariat SUKMA Johor pada 17 November lalu yang hanya mempertimbangkan 4 kategori lelaki dan wanita daripada 10 kategori semuanya. Wakil kementerian itu dalam satu sidang media di Kuching memberitahu keputusan tersebut dilihat tidak adil memandangkan para atlet telah menjalani latihan bagi mempersiapkan diri bertanding dalam tamasya 2 tahunan tersebut. Bagi kategori lelaki, hanya acara tidak melebihi 55 kg, tidak melebihi 61 kg, tidak melebihi 67 kg dan tidak melebihi 73 kg dipertandingkan. Manakala kategori wanita pula hanya acara tidak melebihi 76 kg, tidak melebihi 81 kg, tidak melebihi 87 kg dan melebihi 87 kg akan dipertandingkan. Pada SUKMA ke-19 di Perak, pasukan angkat berat Sarawak berjaya menyumbang 2 pingat emas. Sementara itu, kontingen Sarawak akan menghantar seramai 837 orang atlet dan pegawai pada tamasya sukan edisi ke-20 yang akan berlangsung pada 11 hingga 19 Julai tahun depan. Atlet Sarawak akan mengambil bahagian dalam kesemua 32 acara yang dipertandingkan pada temasa sukan itu. Berbaki 7 bulan menjelang temasa SUKMA ke-20, atlet yang terpilih akan menjalani latihan pusat fasa pertama bermula Februari hingga Jun 2020. Justru atlet yang terpilih diminta menyiapkan diri menjalani latihan serta tidak mengambil sebarang makanan tambahan tanpa merujuk kepada jurulatih agar mereka bebas daripada kesalahan doping. SUKMA ke-19 menyaksikan Sarawak menamatkan saingan di kedudukan ke-4 keseluruhan dengan mengumpul 138 pingat merangkumi 42 pingat emas, 36 perak dan 60 gangsa. Baik, sekian dahulu perkembangan dari Bumi Kenyalang untuk N7 pagi ini. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Fiona. Silakan Fiona.